Buletin Didik 19 Disember bersama saya Tarish Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Guru Bahasa Inggeris College Vocational Keningau Sabah dipilih sebagai penerima ikon belia karismatik kebangsaan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS yang diumumkan di Majlis Anugerah Perdana Belia Negara baru-baru ini. Dr. Sir Hazwan Idek menerima salah satu daripada 15 anugerah yang mengiktiraf pencapaian golongan belia di Malaysia. Cikgu Sir Hazwan menerima hadiah wang RM10,000, trofi dan sijil. Beliau melalui proses pemilihan dan penilaian daripada 20 calon yang telah disenarai pendek daripada ratusan permohonan sebelum mara ke peringkat 3 finalis terbaik dan akhirnya diumumkan sebagai pemenang. Dr. Sir Hazwan menerima pengiktirafan ini atas sumbangannya dalam pelbagai aspek bidang pendidikan. Sejak 2016, dia telah melatih dan mengurus hampir 500 pelajar untuk membentang projek mereka di pertandingan inovasi serta persidangan secara bersemuka dan dalam talian. Ramai di antara pelajarnya ini berjaya mendapat anugerah dan geran. Bagi saya, pendidikan merupakan satu tunjang utama pembangunan belia negara kita. Pendidikan bukan sahaja di dalam bilik sebagai seorang pendidik, bagi saya pendidikan merupakan satu tunjang utama pembangunan belia negara kita. Pendidikan bukan sahaja di dalam bilik darjah, malah ianya berlaku di luar bilik darjah, di luar sekolah, di komuniti dan di pelbagai peringkat. Dan salah satu misi saya adalah untuk menjadikan pelajar kita untuk menjadi seorang penelidik, pendekar cipta dan usahawan. Ataupun dalam bahasa Inggeris, memandangkan saya guru bahasa Inggeris, ianya dikenali sebagai researcher, innovator and entrepreneur. Selain itu, Cikgu Sir Hazwan juga berjaya membudayakan amalan seni dengan membimbing lebih 200 pelajar dalam bidang seni persembahan, penulisan dan visual dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai perantara sejak penghujung 2020. Beliau turut membantu pelajar-pelajar berkeperluan khas di kolej itu untuk menyertai pertandingan bahasa dan inovasi. Ke arah memberi pendedahan kepada pelajar di samping melahirkan bakat baharu dalam bidang keselamatan cyber, Kolej Pengajian Pengkomputeran Informatik dan Media KPPIM Universiti Teluk Jimara menganjurkan pertandingan iHack pada 19 dan 20 Disember. Program hasil kerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM di bawah bahagian cyber dan elektromagnetik pertahanan itu juga adalah platform kepada pelajar untuk mempamerkan bakat serta kebolehan mereka dalam menyelesaikan masalah dalam bidang itu. Menurut penolong Naik Chancellor UiTM, Profesor Dr. Haryani Harun, pertandingan itu mula diperkenalkan pada 2006 dan semakin mendapat tempat dalam kalangan pelajar seiring revolusi industri IR 4.0. Banyak sistem-sistem kita dah mula dilakukan secara virtual ataupun maya, ya. Maka di sini kita lihat bahawa sistem-sistem ini mempunyai prone to be hacked, ya. Jadi tujuan iHack ni adalah untuk kita melahirkan talent, bukan untuk menggodam sistem tersebut tetapi untuk mempertahankan, memberikan satu defense kita kata kepada sistem-sistem yang ada dalam negara dan ataupun dalam organisasi dalam negara. Jadi di sini apa yang kita ajar ataupun beri pendedahan kepada iHack ialah bukan sahaja untuk menggodam satu sistem tetapi untuk menganalisa pattern kepada ancaman-ancaman dan kemudiannya mencari satu solution bagi menangani keselamatan cyber itu. Beliau berkata demikian selepas upacara flag off pertandingan iHack 2022 di Ibu Negara siang tadi. Tambahnya, negara kini memerlukan lebih ramai bakat baharu terutama dalam bidang keselamatan cyber. Justru diharapkan pelajar seawal dari sekolah menengah dapat memanfaatkan peluang dan ruang yang disediakan melalui pertandingan iHack sebagai latihan awal sekaligus mempersiapkan mereka untuk mempertahankan keselamatan cyber pada masa akan datang. Seperti kanak-kanak lain, cuti persekolahan ketika ini dimanfaatkan dengan sebaiknya. Selain beriadah dan melancong bersama keluarga, 3 beradik dari Arau Perlis menggunakan cuti yang masih berbaki untuk mengulang kaji pelajaran dan menyiapkan kerja sekolah yang sebagai persediaan menduduki peperiksaan akhir tahun pada Januari depan. Ketika ditemui di rumah mereka di Kampung Arau, Vaishnavi Sritharan, 14 tahun, Suhasnavi, 12 dan Mukesh Waran, 9 tahun, masing-masing sibuk dengan tugasan masing-masing.
Kesempatan cuti 2 minggu ini digunakan Vaishnavi untuk mengulang kaji pelajaran. Tambahan pula, dia mengambil subjek tambahan. Tamil. Ada ambil extra kelas kan? Ya, Kelas apa tu? kelas Tamil. Berapa banyak subjek ada ambil? 10. Suhashnavi pula sibuk menyiapkan kerja khusus bagi mata pelajaran sejarah, manakala adik bongsunya menggunakan waktu cuti untuk mempelajari minatnya dalam seni origami menerusi YouTube. Pelbagai bentuk kapal terbang dihasilkan melalui seni lipatan itu mengikut imajinasinya. Saya Maye, bermaye. Saya kawan. Mari saya rumah. Saya bermain bola. Tu kapal terbang. Maye, bermain. Ibu mereka Muniamah Paspiah berkata sudah menjadi kebiasaan tiga beradik itu belajar bersama-sama di rumah. Mereka saling membantu antara satu sama lain. Kalau dia orang besar, kalau sekarang dia orang belajar, nanti dia orang lagi belajar lagi, ikut depa lah, depa nak belajar apa, doktor ke, apa engineer ke, ikut depa lah kan. Sekarang kita tanya, mesti dia orang cikgu ke macam tu kan, dia bertanya. Nanti dia orang lagi baca lagi, baru dia ingat lah nak jadi apa. Muniamah yang juga seorang suri rumah sentiasa memantau pelajaran anak-anaknya. Pada waktu cuti, dia dan suami Sekretariat Selva Raju akan membawa anak-anaknya keluar melancong dan beriadah sebagai ganjaran kepada usaha keras mereka belajar. Bertemu kembali. Sedikit perkembangan mengenai insiden tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm, Gotong Jaya, Patangkali. Polis akan memanggil lebih ramai individu bagi membantu siasatan tragedi itu, termasuk mangsa-mangsa yang terselamat dalam kejadian awal pagi Jumaat itu. Proses itu mungkin dilakukan dalam tempoh seminggu dua lagi, memandangkan ramai mangsa warga sekolah jenis kebangsaan Cina Mancung ketika ini masih trauma. Kita telah pun menghubungi pihak sekolah dan kita telah mengaturkan satu perjumpaan untuk dibuat rakaman percakapan. Memang itu telah pun dibuat dan ni sekarang sedang diambil tindakan. Apa dia bila proses serangan itu akan berlangsung? Mungkin dalam masa terdekat ke minggu ni ke macam mana? Okey, itu yang saya katakan tadi, kita telah berhubung dengan pihak sekolah dan kita perlu memikirkan kepada keadaan mangsa sebenarnya. So dalam 2-3 hari ini kita percaya mangsa berada dalam keadaan trauma dan sebagainya, dan juga ni pihak sekolah pun kita perlu ikut dia punya prosedur dan sebagainya, dan proses itu mungkin dalam seminggu dua ni kita boleh laksanakan, tak ada masalah. Jelas beliau siasatan dijalankan mengikut Seksyen 290 dan 304-A Kanun Keseksaan serta Seksyen 7 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Sebelum ini pihaknya merakam keterangan pengusaha dan 2 pekerja tapak perkhemahan tersebut bagi membantu siasatan berhubung kejadian runtuhan tanah di Jalan Batangkali, Genting Highlands. Beliau turut menasihati masyarakat agar tidak menyebarkan gambar atau video mangsa insiden itu bagi menghormati dan menjaga emosi keluarga. 131 penuntut Universiti Malaysia Kelantan UMK dipindahkan ke 3 penempatan iaitu Kolej Kediaman Pelajar Seri Kemumin Padang Tembak Pengkalan Cepa, Kolej Kediaman IBS UMK Bacok dan Kolej Kediaman UMK Jeli. Ini selepas rumah sewa yang didiami mereka di sekitar Pengkalan Cepa, Bacok dan Jeli ditenggelami banjir. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Alumni HEPA, Profesor Dr. Muhammad Ismail berkata, operasi pemindahan dilakukan sejak tengah malam dan selesai pada jam 4 pagi tadi. Misi melibatkan 40 kaki tangan dan 60 sukarelawan. Sebenarnya bukan terperangkap, mungkin pelajar tak biasa air naik. Bila hujan berlaku 2 hari tanpa henti, air naik. Dan Alhamdulillah pasukan kami dah ada pasukan sukarelawan daripada pelajar yang kita panggil UMK Rangers. So kami bekerja daripada malam tadi untuk pindahkan pelajar daripada rumah sewa ke kawasan yang lebih selamat di asrama Kemumin dah. So Alhamdulillah di Kemumin kita dah berjaya pindahkan seramai 95 orang lah pelajar.
dan di Bacok pun ada yang kita kira transit daripada rumah sewa kepada tempat pemindah di MK selama 35 orang. Jelasnya, buat sementara waktu penuntut terbabit dibekalkan bantuan makanan kering iaitu roti dan air kotak, sementara pihak HEPA menyediakan barang keperluan asas yang lain. Selain itu, bagi memastikan misi berjalan lancar, operasi turut dilengkapi sebuah bot kecil, 2 buah Hilux, 2 bas dan van. Sebuah pertubuhan bukan kerajaan di Rio de Janeiro terus menghulurkan bantuan bagi memastikan tiada penduduk Brazil dalam kelaparan ketika musim perayaan. Menjelang ke-30 tahun penubuhannya, bantuan makanan asas diagihkan kepada seluruh penduduk miskin Brazil di bawah kempen Christmas tanpa kelaparan atau Navidad Sin Hambre. Menurut NGO Citizens Action, isu kebuluran di Brazil ketika ini adalah di peringkat paling buruk dalam sejarah negara itu. Ia jauh melebihi 1,500 tan makanan yang diedarkan mereka kepada 150,000 keluarga tahun lalu. Menurut pengarah eksekutifnya, Rodrigo Afonso, ada 33 juta penduduk Brazil layak dikategorikan dalam kelaparan dan 125 juta penduduk tersepit dengan isu ketiadaan keselamatan makanan. Keadaan semakin meruncing apabila sumbangan hanya dapat diagihkan hasil bantuan daripada penduduk, pertubuhan awam dan syarikat. Barangan yang diedarkan meliputi kekacang, beras, tepung, minyak masak dan produk lain yang tidak mudah rosak. Agihan dilakukan melalui tenaga kerja sukarelawan. Bagi sebahagian penerima bantuan itu, sumbangan ini dapat membantu mereka meneruskan hidup sekurang-kurangnya sehingga akhir tahun ini. Sequel filem James Cameron yang dinanti-nantikan Avatar The Way of Water mengutip $134 juta pada siri tayangan pertamanya di Amerika Utara berakhir Ahad. Di luar negara, filem epic science fiction itu membawa pulang $301 juta menjadikan jumlah keseluruhan tayangan global $435 juta. Jumlah itu sudah cukup membuktikan kekuatan Cameron dan franchise Avatar meskipun selepas 13 tahun. Di peringkat global juga, The Way of Water muncul filem ketiga terbesar dibuka pada era pandemik selepas Spider-Man No Way Home dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Di Amerika, meskipun mencatat kutipan tinggi, ia tidak menepati sasaran sekurang-kurangnya $150 juta. Namun, trend perlahan ini dilihat sinonim dengan kebanyakan filem-filem Cameron yang lain. The Way of Water menelan belanja $350 juta untuk penerbitan dan jutaan dolar lagi untuk pemasaran. Pelakon-pelakon seperti Sam Worthington, Zoe Saldana dan Joel David Moore kembali memegang watak masing-masing dalam filem kedua Avatar ini yang membawa kisah Na'vi di Pandora selepas lebih sedekad. Ini pula susulan kejayaan filem Top Gun Maverick. Terkenal dengan aksi lagak ngeri dan gimmick, pelakon dan penerbit filem itu Tom Cruise tampil mengucapkan terima kasih dengan cara tersendiri. Everyone, here we are over stunning South Africa, and we're filming Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 and 2. And I didn't want the year to end without thanking you all for coming out to the theater, and thank you for supporting Top Gun Maverick. Turut kelihatan pengarah dan penerbit Christopher McQuarrie yang terlibat dalam kedua-dua filem lakonan Cruise itu. See you down there. Hey, as always, thank you for allowing us to entertain you. It truly is the honor of a lifetime. Untuk rekod, Top Gun Maverick setakat ini kekal sebagai filem terlaris 2022 dengan kutipan $1.4 bilion di seluruh dunia. The biggest movie of the year arrives on Paramount Plus. Top Gun Maverick. Sukan. Kejohanan Olahraga Institut Pengajian Tinggi IPT di Stadium Mini Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil menutup tirainya semalam. Universiti Putra Malaysia UPM membuktikan mereka berada dalam kelas tersendiri apabila muncul juara keseluruhan selepas meraih 52 pingat dengan 24 emas, 14 perak dan 14 gangsa. UPM juga cemerlang dengan mencipta 2 rekod baharu kebangsaan bagi acara lempar cakra wanita podium dan lontar peluru wanita podium serta 6 rekod baharu kejohanan.
Hari terakhir berlangsungnya kejohanan olahraga IPT menyaksikan UPM mengungguli 16 daripada 35 acara. Bagi acara 800 meter kategori lelaki podium, atlet olahraga UPM Anas Arifin berjaya memecah rekod kejohanan dengan catatan masa 1 minit 55 saat mengatasi 1 minit 56 saat miliknya sendiri. Saya yakin dengan diri saya nak menang, tapi saya cuba yang terbaik dan alhamdulillah rezeki saya ni, saya bersyukur sangat. Dalam pada itu, UPM turut mendominasi acara 800 meter kategori wanita podium menerusi atlet olahraga negara Teo Kim Chi dan berjaya memperbaharui rekod kejohanan dengan catatan masa 2 minit 26 saat mengatasi rekod sendiri 2 minit 32 saat. So alhamdulillah untuk grand final ni pun kita menang dan saya melihat ni satu perkembangan yang baguslah untuk sukan di Malaysia, terutamanya untuk pelajar-pelajar universiti. Dan kita nampak banyak kejutan tadi berlaku. Tapi walau bagaimanapun alhamdulillah UPM berjaya menjadi johan keseluruhan. InsyaAllah kita akan cuba lagi baiklah. Acara 100 meter lelaki podium pula dikuasai Muhammad Fakhrul Abdul Aziz dari Uniten dengan catatan 10.795 saat. Muhammad Fakhrul dinobat sebagai Raja Pecut edisi kali ini apabila berjaya menewaskan pemegang rekod kejohanan Jonathan Nyepa dari UPM yang terpaksa akur dengan perak 10.80 saat. Atlet berusia 21 tahun itu mengakui saingan yang diberikan Jonathan cukup sengit sehingga keputusan perlumbaan terpaksa ditentukan menerusi foto finish. Kemenangan itu secara tidak langsung menambah gelaran Raja Pecut buatnya tahun ini selepas turut mengungguli sukan IPT Sukipt 2022 Ogos lalu. Alhamdulillah, terima kasih. Saya boleh katakan yang ni rezeki saya. Juga termasuk Sukipt tu rezeki saya. Dan perasaan tu, I can say that I'm very happy. And so far I achieved my target for this year and alhamdulillah. Gelaran Ratu Pecut pula milik atlet olahraga UMS Nur Aisyah Rofina Aling dengan catatan masa 12.01 saat. Nur Aisyah juga berjaya mengatasi pemegang rekod kejohanan Zaidatul Husnia Zulkifli 12.07 saat. Saya tak expect dapat emas. Saya mau buat masa terbaik saya, tapi alhamdulillah bonus masuk emas. Oh alhamdulillah, the best closing for this season. Kemeriahan sambutan Piala Dunia diteruskan sebagai mengakhiri Buletin Didik. Saya Tarushdin Muhammad Nazri. Salam hormat dan jumpa lagi.